Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan tentunya belanjawan atau bajet yang baru dibentangkan baru ini keluar sahaja kerana seluruh dunia sedang melihat kepada apa yang mampu diperuntukkan dalam keupayaan negara masing-masing untuk memerangi COVID-19. Dan kita tahu untuk memutuskan rantaian jangkitan itu memerlukan banyak penambahbaikan kepada aspek-aspek kesihatan awam atau kesihatan umum. Dan bukan itu saja, perkara-perkara lain seperti susun atur, letak mobiliti masyarakat juga mempengaruhi. Dan kita faham sekarang ini selepas hampir 10 bulan lebih kurang bahawa ia memerlukan bukan saja ikhtiar kesihatan, bukan saja ikhtiar Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga ikhtiar seluruh masyarakat termasuklah sektor ekonomi yang juga begitu penting. Ia bukan memilih di antara kesihatan ataupun sara hidup dan kemakmuran tetapi ia boleh bergerak seiring. Sebab itu bila diumumkan belanjawan atau bajet, tiba-tiba antara reaksi utama, ada yang mengatakan kenapa nampak macam peruntukan untuk kesihatan kali ini agak kurang berbanding dahulu. Jadi pakar yang paling hebat untuk membincangkannya bersama saya adalah Datuk Seri Dr. Chen Chow Min. Beliau adalah Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 5 tahun lebih menjadi KSU dan beliau mempunyai ijazah sarjana kedoktoran dalam bidang kewangan. Oleh itu saya nak tanya terus kepada Datuk Seri Dr. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik, Kamarul. Ya. Datuk Seri dengar saya punya kata-kata mula tadi, jadi boleh Datuk Seri terus berikan kenapa ada kerisauan tentang belanjawan yang memberikan peruntukan untuk tahun 2021 kepada kesihatan, ada yang masih berfikiran bahawa ia agak kecil atau lebih kurang berbanding dengan tahun lalu, sedangkan tahun ini sepatutnya ramai orang mementingkan bahawa kita memberi peruntukan sebesar-besarnya kepada kesihatan. Terima kasih memberi peluang saya untuk menjelaskan bajet 2021. Kalau dilihat pada tahun 2021 ada peningkatan dalam bajet kita, iaitu tahun 2021 Kementerian Kesihatan akan mendapat bajet 31.92 bilion berbanding dengan 30.6 bilion tahun 2020. Tapi bila ada yang melihat dalam buku belanjawan melihat dalam beberapa program ada penurunan, tapi sebenarnya penurunan itu tidak direflect secara betul sebab dia telah dipindah ke dalam program khas so dalam bekalan ubat di mana termasuk dengan reagent, gas perubatan dan some consumers, all this, dia dah diletakkan di bawah program khusus about 2.89 bilion. So dalam itulah yang kita lihat, dan sebenarnya bila kita compare which each of this program macam program perubatan kesihatan awam, actually ada sedikit peningkatan lebih kurang 200 juta. Dan orang yang bila kita melihat bajet kita melihat yang setiap program yang pada tahun-tahun yang lepas tu mereka memohon mengikut aktiviti dia orang. Tapi pada tahun ini, pada tahun 2021, pihak Kementerian Kewangan menggunakan strategi baru, I think untuk mengukuhkan pemantauan perolehan ini, peruntukan ini telah pindah ke program khusus. So bagi kita is still the same saya baru ni dalam 11 November telah keluarkan satu circular to all this program for us to implement pelaksanaan agihan peruntukan belanjawan mengurus 2021 ini, and it's all this dalam ni So the thing is that bila you melihat secara mata kasar tidak mendalam, you straight away assume that ada pengeluaran tu tidak tepatlah. Jadi sebenarnya ia adalah 31.9 bilion ringgit secara langsung, dan dalam pemberian kepada peruntukan spesifik adalah 4.29 bilion ringgit
dengan kodnya adalah 080000 berbanding dengan kod yang sebelum ini, dan oleh kerana ahli parlimen di Dewan Rakyat banyak melihat kepada perbezaan itu, maka mereka mungkin merasakan bahawa ia sebenarnya kurang. Itu sudah dijelaskan oleh Datuk Seri KSU, dan kemudian saya nak maju ke depan. Ada juga macam bentuk table forms atau dalam bentuk grafik yang dikeluarkan yang juga disiarkan, diviralkan di media sosial yang meletakkan bahawa aktiviti tadi Datuk Seri menyentuh sedikit, tapi Datuk Seri menjawab dengan mengatakan bahawa sebenarnya ada sedikit peningkatan, lebih kurang 200 juta. Boleh Datuk Seri sambil menjawab itu secara lebih mendalam, apakah pendekatan strategi kita berhadapan dengan COVID ini bermakna bahawa pendekatan kita terhadap penyakit-penyakit lain dikurangkan untuk menumpung penularan COVID, atau strategi kesihatan awam untuk 2021 walaupun kita menambahkan sumber untuk memerangi COVID, tetapi penyakit-penyakit lain seperti NCDs ataupun penyakit tidak berjangkit tidak dikurangkan hanya kerana untuk memberikan COVID-19 lebih sumber. Pandangan yang lebih dalam daripada Datuk Seri. Untuk COVID, this is the di satu yang priority lah bagi kerajaan ya untuk kita mengatasi pandemik COVID-19. Dalam tahun ini especially ya, Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan khas ya on top of kita punya peruntukan sedia ada lebih kurang 1.1 bilion untuk membantu Kementerian Kesihatan untuk mengatasi COVID. So untuk gelombang ketiga ini kita dah memohon lagi, dan MOF telah pun melulus tambahan lebih kurang 200 juta untuk Kementerian Kesihatan. Jadi pada tahun hadapan bajet 2021 telah pun yang telah diumum oleh Menteri Kewangan, on top of yang 31.9 bilion tu yang disebutkan tadi itu, ada tambahan lebih kurang 1 bilion lagi yang diletakkan di bawah Kementerian Kewangan yang untuk Kementerian Kesihatan untuk belanjakan khas untuk COVID. So yang bajet yang 2021 tu yang telah diluluskan itu adalah untuk program-program lain. Ya, seperti yang termasuk NCD and all this. Dan tambahan pula daripada peruntukan yang telah diluluskan, ada tambahan lagi untuk program khas. Untuk contohnya NCD, PKB40, 80 juta. Kalau tak cukup, boleh memohon lagi. Jadi dalam bajet dia setiap pertengahan tahun ada semakan bajet. So kalau ada yang kekurangan dan program is very good, MOF sedia memberikan tambahan peruntukan. Di samping itu, kita ada agenda Nasional Malaysia Sihat di mana the main program is to address NCD. Tapi walau bagaimanapun, banyak yang boleh Kementerian Kesihatan buat bersama dengan NGO dan juga dengan pihak perubatan swasta. Rakyat sendiri ya, saya berharap ya, must take own responsibility of their health, because NCD ni boleh dielakkan. Contohnya kurangkan gula, bertambah exercise, makanan yang sihat, kurangkan mental, merokok, benda perkara macam tu. Is within us yang ni, kita yang sendiri yang boleh take charge ya. Dan di Kementerian Kesihatan we can do as much as possible to help those who yang ada penyakit, tapi penyakit yang boleh dielakkan kita sendiri as an individual take charge of our health. Datuk Seri, okey, jelas 31.9, ada pembelanjaan spesifik lagi tambahan berbilion, dan ada peruntukan-peruntukan lain untuk memerangi COVID. Namun, jika dilihat dengan lebih meluas, ramai yang berpendapat bahawa sejak sekian lama kita tidak begitu membina keupayaan sektor kesihatan awam berbanding sektor lain seperti pendidikan misalnya. Sebab itu apa yang berlaku di Sabah itu, kita terpaksa banyak menghantar sumber daripada Semenanjung untuk pergi ke Sabah dalam bentuk pelbagai kelengkapan mahupun tenaga dan kepakaran sokongan misalnya. Jadi pada pandangan Datuk Seri, mengambil kira bahawa RMK12 ataupun RMK12 juga sudah mula menjengah kita, adakah ini satu kesempatan yang baik? Seperti kata WHO, COVID-19 didn't do anything to make things worse rather than what we already have as gaps. Jadi dalam erti kata itu, jurang yang sedia ada itu, bagaimana kita boleh mengambil kesempatan era pandemik ini untuk kita susun atur semula program pembangunan jangka sederhana dan panjang
untuk kesihatan awam di Malaysia, kerana kita tidak boleh lihat apa yang berlaku di Sabah kerana jurangnya agak besar berlaku lagi, Datuk Seri. Saya ingin kongsi ya, bila pandemik COVID-19 berlaku, ia bukan satu pandemik yang terhad di Malaysia. Sebenarnya ia menyeluruh every corner of the world yang ada pandemik COVID ini. So it's satu perkara yang tidak pernah yang dilihat di dalam dunia inilah. Dan Malaysia pula seperti negara-negara lain, kita pun affected by this pandemic. Tapi luckily ya, to share with all the listeners out there, we have been recognized as one of the most one of the world best healthcare in terms of that we have used all the peruntukan yang disediakan towards kesejahteraan kesihatan rakyat. So we actually the number of hospital we have in this country lebih kurang 145 hospital dengan lebih 3,000 lebih klinik. That's why we are able to address this COVID ni. I think to our view is we still able to manage it very well. Okay, tapi di Sabah because of a number of factors ya. One is because of maybe the movement of warga asing ya to here, and then the porous border and all this is a big challenge, and also because of the size of Sabah, which is a big state ya. But however, they have about 25 hospitals over there. And for at the moment yang kita boleh buat, I think all the action that we've taken, we are able to stabilize the situation in Sabah. But the gelombang satu dan kedua dah memberikan kita satu lesson learned lah. That's why we have ramp up on our ventilators, our keupayaan makmal untuk buat testing, and we rope in even the private sectors, the NGO to help us. And you must see, this is the first time this is the pandemic yang on the national scale, bigger scale yang tak pernah lihat. Kalau dulu it's just a small, bukan small, is very confined to a certain area. Contoh yang baru berlaku, rabies maybe di Sarawak, atau polio di Sabah in a certain area. Kali ini is the whole country that is affected. And I believe with this pandemic, that's why we are coming up with a lot of perancangan. As a matter of fact, the Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun meminta ya satu jawatan kuasa khas pengurusan pandemik ditubuhkan, chaired by the Menteri Pertahanan di bawah MKN, that we look at how going forward, short term, medium term, and the long term to address this pandemic if other pandemic that is occur. So we have formed Kementerian Kesihatan dengan all the other ministry. We have formed each committee, and we are preparing. Actually, we have started, and we engage even the people from beyond the government, the independent academics, the association, to be with us to come up with this plan tindakan sekiranya. First is to address this COVID-19, and sekiranya going forward other pandemic that arises. So these are the things we prepared, and internally the Kementerian Kesihatan, we have ramped up our capacity. In terms of makmal, in terms of testing our human resource. Though, however, we face some challenges, especially kepakaran and all this. But I believe, with the strong workforce and the commitment of all the staff in the Kementerian Kesihatan, we are able to overcome this. Alhamdulillah dan insya-Allah kepada itu, kira rakyat sentiasa menyanjung tinggi kepada pengorbanan yang dilakukan oleh barisan depan KKM dan sebagainya. Cuma dalam erti kata yang lebih sederhana dan panjang itu, Datuk Seri, mengambil kira kearifan Datuk Seri yang lama juga di Kementerian Kewangan, mungkin ramai yang berharap bahawa berbelanja lebih itu untuk belanjawan atau bajet 2021. Tapi mungkin cara yang lebih praktikal adalah untuk melihat overspending atau berbelanja lebih itu dalam erti kata RMK 12. Kerana seperti juga diakui oleh WHO, we are only as strong as our weakest link when it comes to pandemic. Kerana kalaupun Malaysia bebas 100%, tapi negara lain ada, dengan mudahnya boleh kembali jangkitan itu dan melonjak lagi di mana jua di dunia. Jadi dalam erti kata itu, melihat pada sepadan negara, mungkinkah selepas ini pendekatan kesihatan awam itu perlu bermula dari Sabah dan juga dari Sarawak. Dan Sarawak masih lagi bakal menjelang pilihan raya negeri mereka. Rakyat sekarang sudah trauma dengan pilihan raya negeri kerana mereka rehat sendiri setiap hari data-data yang sedang kita hebohkan tentang Sabah. Jadi mungkin mengambil kearifan Datuk Seri, memakai dua topi. Topi dulu itu MOF, topi sekarang KKM.
maybe the overspending atau berbelanja lebih itu perlu kita lihat dalam jangka masa 5 tahun itu untuk RMK Datuk Seri, dan itu perlu bermula dari Sabah dan Sarawak. Yeah, this in term of peruntukan KKM ya, to be fair ya, dari tahun 2010 ya, Kementerian Kesihatan hanya mendapat peruntukan ya sebanyak 15 bilion. Tapi sehingga kini ya, when we can see ya, along all the years ya, peningkatan dia secara mendadak dan sehingga ke tahun 2020 kita melihat 2 kali ganda peruntukan yang telah diterima oleh Kementerian Kesihatan dari dalam lingkungan 30 bilion. So we can see that the focus of government is memang dalam kesihatan, tapi kita also must we know ya, that there's the when come to budget, you must look at all the overall lah, dari segi ekonomi, kelangsungan perniagaan seperti yang telah difokuskan pada tahun hadapan ya, 3 maklumat utama ya, kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Tapi we don't deny ya, in certain areas like in Sabah, Sarawak, especially the pendalaman and areas that have poor infrastructure. So it's a bit of challenge for us to reach there lah, untuk sampai ke sana. Tapi the focus has always been that where for health semua must be, we call it equality, all must be equal. Orang yang di pendalaman dengan orang di bandar semua dapat same access to health. We call it universal health coverage lah. And we try to be as efficient and effective as possible. So for Sabah, Sarawak, actually peruntukan banyak diturunkan. So kita banyak ya dalam RMK 11, pembinaan klinik-klinik dan juga penambahbaikan hospital telah pun dilaksanakan di sana. Tapi we hope with all the peruntukan yang telah diluluskan di bawah pembangunan atau dalam bajet pembangunannya, semua dapat dilaksanakan dengan segera lah. Now the challenge is the speed to implement it. Yeah. Datuk Seri, di luar sana ada yang melihat dalam kategori kenapa Perabajaan Kesihatan masuk kepada pembangunan, OPEX, Development Expenditure, DEVEX dan sebagainya. Tapi saya tak nak tanya itu sahaja. Saya nak lapiskan itu kepada pandangan Datuk Seri yang mempunyai kearifan dua, iaitu kewangan dan juga kesihatan awam. With hindsight now, dengan apa yang kita sudah tahu hampir setahun ini, dengan norma baharu ini, tentunya apa yang kita lakukan selepas ini tidak boleh lagi seolah-olah kita tidak pernah mengalami pandemik. Segala persiapan kita menuju ke depan perlu mengambil kira mungkin ada pandemik lain yang akan datang kalaupun selepas COVID-19. Jadi tempat uji kaji, testing centers dan sebagainya, sama ada Sabah boleh lakukan sendiri, Sarawak boleh lakukan sendiri, tidak perlu tunggu diterbangkan ke Semenanjung dan diterbangkan kembali dan sebagainya. Tidakkah norma baru juga perlu mengambil kira perkara ini? Sama ada bajet pembangunan ke, bajet kos operasi ke, bagi saya akhirnya norma baru itu perlu diakui, dan apakah perancangan KKM untuk mengambil kira norma baru ini, termasuklah bukan saja untuk merawat. Alangkah bagusnya kalau kita juga ada bermula untuk melihat pada kajian penyakit berjangkit, terutamanya PNP, pendidikan pembangunan terhadap pembangunan vaksin misalnya, Datuk Seri. Betul ya apa yang dikenal pasti. Tapi just sebelum kita berpindah ke topik itu, saya menjelaskan yang ada banyak juga yang bertanya kenapa operating some of the item bawah belanja mengurus dipindah ke belanja pembangunan. Ya, so untuk makluman semua ya, bajet yang kementerian terima ni semua most of it come from taxpayer money. Right? So the government revenue always must able to exceed operating expenditure. Yeah. So in that sense, we all this while under normal standard, the government have been doing very well. That they able whatever revenue dapat cover operating expenditure. And daripada pembangunan ya, kebanyakan adalah pinjaman. Ya, pinjaman, that means there are some interest incurred lah. So kita lihat some of the project yang bila di bawah operating expenses dipindah kepada pembangunan. So MOF
Kementerian Keuangan ya have some rationale why that type of project need to be paid under DE bukan bawa OE ya. So but going forward what you rightly say is that some of the negeri macam di Sabah kita kena tingkatkan the lab and all this. Tapi kita memang dalam usaha towards that actually, tapi problem dia some of the problems ya. Contohlah di semua negeri dia nak juga say hospital cancer. You know, so we cannot be building hospital cancer in all the areas. Okay. So we ikut zoning. Yeah, so we ikut zoning. Contoh for example cardiothoracic, everybody want a heart hospital. So that is where we have to be planned carefully. Yeah. Then the other thing is that if you have say cancer hospital, hospital jantung, di mana ada pakar dia. So these are all very specialized field. So we need to invest in getting out from the universities more pakar yang specialized in this field. So there's a lot of investment in all these areas. Yeah. Contoh lab, you need lab technologists, you need machine, you need biosecurity lab. Yeah, so we will try to manage this to place where all this yang contoh di Sabah kita dah ada juga mama kesihatan awam KK dan di Kuching kita ada tapi smaller size. So wherever we plan, we don't expect it to be like macam the pandemic in such a bigger scale where this is the first time yang kita jumpa. So kalau kita over plan pun over invest pun nanti it become a white elephant juga because we are waiting for it to happen. So we have all these resources. Tapi dengan for example with in technology, with new discoveries, the way things move. So actually some certain things need innovation saja. And bila kita lihat juga, if we empower the private sector juga, the private lab, the university hospital, the army hospital, we spread out the resources. Bukan semua bawa Kementerian Kesihatan, tapi the private lab, they have grown a lot to support us also. So these are all the mechanism kita lihat, yang di mana dengan peruntukan yang kita dapat, walaupun kita tak dapat invest in all this, but we have support from the whole other system in the country. Datuk Seri sentiasa tak cukup masa lah bila cakap dengan KKM ni macam Datuk Seri sebagainya. Tetapi sebelum menghabiskan, di Dewan Rakyat ada soalan tentang mana dia peruntukan untuk nak dapatkan vaksin tu, 3 bilion dan sebagainya. Dan dengan Pfizer dan BioNTech telah pun mengumumkan dan kita gembira kerana ada unsur negara Islam seperti Turki dalam Pfizer dan vaksinnya itu, pasangan suami isteri itu. Datuk Seri, vaksin ni tak murah dan kita perlu membuat perjanjian sebelum pun vaksin tu ditebui. Tetapi kalau vaksin tu didapati oleh orang lain dahulu yang kita tidak ada hubungan, boleh Datuk Seri jelaskan peruntukan yang diberikan untuk mendapatkan vaksin dan realiti praktikalnya kerana kita tak tahu siapa dulu yang akan keluarkan vaksin dan sebagainya. Semua syarikat pharmaceutical berlumba-lumba untuk to come out in the first vaccine lah. Sebab I think the first mover advantage tu bila vaksin tu negara, I think the first company to keluar tu mungkin akan return back of investment will be quite fast lah. Saya yakin when more companies are doing this, dia akan ada competition, lama kelamaan harga vaksin akan menurun lah. Tapi kita telah buat, pihak Kementerian Keuangan telah meminta Kementerian Kesihatan untuk membuat satu forecast lah. Sekiranya vaksin tu dapat dikeluarkan pada awal tahun hadapan. Contohnya berapa anggaran yang diperlukan untuk membeli vaksin tersebut. So anggaran kasar yang kita buat atas perkiraan oleh pakar-pakar kita yang lebih kurang 3 bilion. So this 3 billion is just anggaran, and then we Kementerian Kesihatan tidak dapat peruntukan tersebut. Ialah satu anggaran di mana MOF dah dapat tahu this information, they have to make some reserve lah untuk sekiranya ada vaksin tu, they could easily make available 3 billion itu untuk digunakan. Tapi harga dos per dos tu kita dapat banyak information, tapi sampai sekarang belum ada lagi satu yang boleh di-commercialize lagi. Masih some company masih doing phase 3 trials lah. Datuk Seri dah lama melihat kepada rantaian bekalan, penghantaran ubat-ubatan maupun kelengkapan kepada semua negeri di Malaysia
dan kita tahu itu amat penting. Dan kalau kita lihat pada vaksin yang Pfizer tengah usahakan ini, ia perlu rantaian infrastruktur yang ada pendingin beku minus 70 degrees sampai ke tahap itu, dan itu tentunya memberikan kesukaran kepada banyak negara membangun dan negara yang tidak maju misalnya. Bagaimana Datuk Seri melihat aspek itu, kerana kalaupun vaksin itu berjaya ditemui, infrastruktur yang diperlukan untuk agihan kepada seluruh negara itu masih juga akan memerlukan belanja dan kos yang tinggi. Ya, itu satu faktor yang kita telah ambil kira, tapi daripada engagement ya, kita punya pakar-pakar researcher pun ada engage dengan Pfizer dan beberapa syarikat, dan dipahamkan oleh pihak Pfizer kalau vaksin tu make available pada degree ya, kesejukan yang minus 80 tu, mereka ada siap dengan dia punya peti yang akan boleh hantar terus ke negara yang memerlukan lah. And from there kita akan buat distribution, but it will come in a cold box lah. Itu yang initial discussion yang kita buat dengan syarikat tersebut. So masalah tu akan diatasi pada ni, only that when come to the country, the distribution and all this. Dan kita telah pun membuat tinjauan ya di negara kita sendiri, and there is some national institute ya yang ada some freezer yang baru ni ya, kita dapat maklumat yang boleh adakan that technology to able to give the degree of close to minus 40, minus 60, minus 70. So but we all get ready. Kita jaga kita. Datuk Seri, terima kasih banyak kerana berkhidmat dan membantu barisan depan KKM. COVID mungkin belum ada penawar, tetapi virus apapun tidak dapat merungkaikan kekuatan jalinan keakraban kita bersama bersatu padu untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dan menjaga negara kita. Terima kasih banyak kepada Datuk Seri dan warga KKM. Terima kasih banyak kepada anda. Ini negara kita, kita akan berjaya memerangi COVID insya-Allah.